Hai guys, so selamat kembali ke Kal Hazri Channel. So di hadapan aku ada sebuah Toyota Corolla Altis 1.8G. Welcome to Kal Hazri channel. Don't forget to like and subscribe. Okay, so macam biasa, jom kita tengok luaran dia, kita tengok kabin dalaman dia, kita tengok engine bay, kita tengok hood dan sedikit review daripada aku. Okay, so basically this is a 12th generation Toyota Corolla. Basically aku suka gila design dia sebab design dia is very clean, it's very simple. Okay, cuba kau tengok. Daripada depan sampai ke belakang dia tak ada garis-garis yang exotic. Garis dia semua lurus macam elegantly fluid. Okay, so maksudnya dia nampak modern gila. Right, so first thing first kita tengok dia punya headlamp. Okay, basically this is LED punya projector walaupun dia pakai projector tapi is a LED punya bulb lah. Okay, then dia ada dua garisan untuk day running light dan sini adalah dia punya signal lah. Alright. Okay, dan dia punya chrome ni daripada logo tengah terus menusuk ke bahagian lampu. Alright, dengan ada sedikit kemasan chrome dengan kemasan black kemasan berwarna hitam metalik lah. Okay, logo Toyota yang besar, ada front view camera. Okay, dan dia punya grill yang membesar kat bawah dan kecil kat atas. Basically this is the face design untuk Toyota. Semua kat bawah dia besar dan kat atas dia mengecil. Is trapezoid aku tak pasti apa nama bentuk ni. Okay, tapi tu adalah new face design untuk Toyota lah. Dan kat sini juga kita boleh tengok chrome daripada atas sampai ke bawah dia macam C-clamp macam tu dan ada uh, LED punya projector lah kat sini. Dan of course ada parking sensor as well. Sini adalah tempat untuk pakai untuk towing for everything, nak cucuk beam. Alright. Okay, we are done on the front part. Okay, satu sikit nak tunjuk. Okay, kalau kau dapat tengok kat sini, ni logo kan. Ada dua garis. Ni dengan ni. Okay, yang menunjukkan efek daripada logo Toyota ni dia akan driftkan dia punya airwave. Alright. Okay, dan kita pergi ke bahagian tepi. Okay, basically untuk Toyota Corolla Altis ni dia menggunakan rim bersaiz 17 inci dengan tayar 225 45 17, menggunakan tayar Dunlop SP Sport Max 050. Basically this is a factory fit tires, but basically aku pernah pakai tayar ni. Dia pun even though is factory fit tapi dia punya performance boleh cakap sedap jugalah. Right? Menggunakan rim yang bingkai banyak yang ada hitam, chrome dengan black garnish. Alright. Dalaman dia just plastik panel biasalah, daun pisang dia plastik panel biasa. Depan menggunakan McPherson strap punya suspension. Alright. Dan kalau korang dapat tengok window line dia, kat bahagian atas dah ada chrome lining tapi kat bawah still tak ada. Dan side mirror yang dia mount pada body instead of pada A-pillar dengan ada indicator dan kamera juga. Okay, so ni bukan sekadar kiasan untuk bahagian A-pillar kebanyakan kita tengok tepi side mirror ni ada banyak benda ni, even kat sini pun ada. Okay, this is not for the design only. It has its own purpose untuk reducekan drag, untuk reducekan bunyi angin lah daripada menusuk ke bahagian kabin. Alright. Door handle chrome. Okay, one piece material. Dan B-pillar dia biasa orang just tanpa stiker je. Kebanyakan pengeluar lain dia just tanpa stiker, tapi untuk Toyota is totally different material. Dia pakai satu plastik one piece untuk tutup B-pillar.
Okay, sama dengan si pilar pun sama juga. Alright. Dan untuk tayar belakang menggunakan saiz sama juga, tapi kat depan of course disc dia adalah ventilated, yang ni solid disc je. Menggunakan suspension jenis multi-link kat depan. Kejap. Is it a multi-link? Yes, it's a multi-link suspension. Ada daun pisang. Okay, tak nampak sangat. Okay, tempat letak minyak. Lampu belakang dia pun it's very simple, it's very modern looking. Okay. And this is the real tail light untuk Toyota Corolla Altis. Basically, dia pakai LED bar bersambung daripada sini sampai ke sini. Okay. Dan ni adalah turn signal, reverse light, dan ini adalah rear fog light dia. Dan kat lampu ni pun kita dapat tengok ada bonjol ni lagi, and this design is to improve aerodynamic lah untuk kereta ni. Okay. Kat bawah just ada reflector, ada 4 parking sensor, 1.8G Corolla Altis, reverse camera kat tengah-tengah, dan ni button untuk buka boot. Okay. Basically kalau kita tengok daripada side tepi pun, nak cakap kereta ni terlalu panjang tak, is a bit compact compared to Civic. Tapi bila kita masuk dalam, it's a different story lah. Okay, jom kita cuba masuk dalam. Okay, then basically Toyota dah datangkan kereta ni dengan keyless entry. Okay. And the most interesting part is the one piece metal. Basically pengeluar lain dia just cut kat sini, yang ni tak bergerak, yang bergerak separuh je. Okay. Then this is the touch point untuk keyless entry. The door cut is very simple. Semua material warna hitam. Sebab apa? Sebab Malaysian memang suka material warna hitam untuk kereta dia orang. Okay. Okay, so basically untuk door cut dia menggunakan soft material lah. Soft leather. Okay, the quality is almost the same as Toyota Corolla Cross. Basically the design pun lebih kurang je. Right, cuma yang daripada sini ke bawah dah menggunakan hak plastik lah. Dan ada speaker kat sini, ada bottle holder and storage area, door handle. This is side mirror control, window switches, lock unlock, window control. Okay. Dan ni untuk buka pintu, ni untuk indikator untuk lock dengan unlock lah. Okay. Dan untuk driver side, kereta ni dah didatangkan dengan power seat. Ada untuk lumbar support, untuk seat back, seat base, boleh tinggikan, boleh rendahkan, depan, belakang. And basically for the lumbar support ni, bila kita pump, bahagian tengah ni akan terjungkit lah. So basically side support ni akan rasa berkurang lah. Tapi kalau korang nak layan corner ke apa, korang tenggelamkan lumbar support ni, so pinggang korang akan rasa macam dipegang lah oleh side support ni. Alright, jom kita masuk ke bahagian dalam. Okay, then kat sini korang akan dapat ada nampak tayar monitoring system, puncture monitoring system. Sini PVM, panoramic view monitor, auto high beam, then headlight adjuster lah, nak tinggi atau rendahkan headlight kat depan. Alright, material is hard plastic sini, cuma bahagian atas je soft material. Dan korang dapat tengok kat sini ada tweeter. Alright, let's close the door. Okay, so first thing first, kita tunjuk pasal steering.
Okay, so basically dia menggunakan steering jenis trigger spoke, yang mana kat bahagian sini kau boleh control kau punya monitor. Ni ada volume control, ada voice control untuk jawab telefon, back menu. Okay, dan belah sini adalah untuk control korang punya auto cruise. Basically this car come with the radar cruise control. So basically kau boleh just ikut kereta depan je. Kau set nak ikut kereta depan brake, dia brake, kereta depan pecut, dia pecut. Alright. Dan kereta ni juga dilengkapi dengan lane departure warning dengan lane keeping assist. So maksudnya contoh kau drive atas highway dan kereta kau lari daripada lane, dia akan bagi warning. Okay, kau dah terkeluar daripada lane ni, lepas tu steering ni akan tolong tolakkan steering korang untuk masuk balik dalam lane. That is how genius the car is. Alright. Dan sini ada mode untuk radio lah. Ni ada channel selection. See. Okay, then of course about this is 1.8G. Dia dah ada dengan pedal shift sekali. Untuk 1.8E tak ada. Untuk 1.8G je ada. Okay. Dan belah kiri adalah untuk wiper control. It's come with the automatic. So basically, kau set kat automatic je. Kau letak kat automatic. Okay, this is off. Second one is auto. Okay, kau set kat sini je. Then bila hujan, wiper kau akan auto sendirilah. This is the sensor dia, sensitivity dia. Air hujan banyak ke sikit. Then kau tekan untuk pancutkan air kat windscreen depan lah. Then belah sini adalah lighting control, signal semua kat sini, dan sama juga dia ada auto. Okay, bila masuk kawasan gelap dia akan auto on dan bila masuk kawasan terang dia off lah headlight tu. Okay, then ni untuk fog light. Belah sini ni untuk fog light. So basically this is for the front fog light. This is for the rear fog light. Okay. Okay, rear fog light ni please rear fog light buka hanya bila penglihatan korang adalah terhad. Maksudnya time berkabus, time hujan lebat baru on. Kalau tak, biar je duduk kat sini je, kat front fog light je, ataupun off dua-dua pun lagi bagus. Okay. And this is the aircon vent, sama dengan Corolla Cross, which is aku pernah review before. Dan aku pernah cakap this design is resemble Star Wars punya Star Wars punya karakter lah. Aku nampak resemblance dia. Okay. Then as usual, Toyota dengan Daihatsu dengan Pro 2, dia pakai satu keping je plastik kat sini. So kelebihan bila pakai satu je, mechanization dia kurang. So bila kurang mechanization, kurang masalah untuk rosak semualah. Okay. Dan kalau korang nak offkan aircon terus, blower aircon ni, kau nak off aircon blower, kau tolak je ke tepi. Okay, dia dah off. Okay, dia tutup terus corong penghawa dingin ni. Okay, ni untuk defogger lah. Okay, dan ni adalah meter cluster dia. Tapi sorry lah sebab hari ni aku tak dapat kunci. Alright, kita tengok steering dulu. Okay, steering dia dah okay, tilt. Yes, it's tilt. Wah, okay. And it's telescopic. It's a very good. Sebab apa? Bila kau ada steering yang telescopic, kau boleh adjust ke banyak position yang membuatkan korang selesa lah untuk drive jauh. Especially kalau kau duduk kat KL ke, kau duduk kat Johor ke, nak balik ke Pantai Timur kan. Kau nak drive time perayaan sampai 12 jam, 13 jam semua. So this telescopic steering ni is very good sebab korang boleh adjust untuk dapatkan position yang selesa untuk badan-badan korang. Okay, sebab setiap orang mempunyai saiz badan yang berbeza. Okay, contoh aku badan kecil, ya aku nak rendahkan sikit steering. Tapi kalau orang yang berbadan besar, mungkin dia nak yang tinggi, dia nak tinggikan sikit steering. Okay, untuk dapatkan posisi yang selesa yang membuatkan badan korang rasa kurang penat.
Okay, aku dah sakit tekak. Okay, okay. Then this is a sport grip kat sini, kat steering is very important. Aku kalau nak beli kereta, aku akan cari 3 benda lah. Satu armrest, satu make sure ada sport grip, satu lagi ada telescopic steering lah. Sebab apa? Sebab let's say kalau tak ada sport grip ni kan, tangan aku jadi mudah berpeluh, mudah licin. Kalau aku relax tangan aku macam ni, dan tiba-tiba aku nak ada emergency, aku nak elak, aku kena pusing steering. Kalau tangan aku berpeluh, dia grip macam tu je. So, bila ada sport grip ni, korang boleh letak macam ni, dia akan tersangkut kat sini. So, korang boleh pusing steering korang dengan lagi senang. Okay? That is the function lah. Right, so kat sini korang dapat tengok ada start-stop button untuk start engine. Dan this is the meter cluster dia, center meter cluster dia. Bukan meter cluster, center dashboard dia dah ada floating screen. Okay, this is 10 inch. Okay, 10 inch tak silap aku. Nanti aku tulis balik ada pembetulan ke tak. Dan ada garnish berwarna silver kat sini. Okay, ada hazard light. It's very solid, dan ada aircon blower lagi lah. Aircon blower kat sini pun sama juga. Dia one piece je. Okay, untuk leveling dia one piece je. Okay, dan audio control kat sini dia ada menggunakan dua zone. Okay, automatic aircon dua zone. Okay, ada cooler and heater. Aircon recirculation. Ni adalah mode blower mode selection. Okay, then this is the fan speed, eco, heat and cool. Okay, front defrost, rear defrost untuk off kau punya blower. Okay, dan yang paling best lagi dia ada stitching lah. Basically this is the rear stitching. Okay, sebab apa aku double confirm? Sebab dulu Toyota juga yang introduce this kind of fake stitching. Dia pakai hard plastik, dia bagi apa design macam stitching ni. Tak silap aku kat model Vios time tu, the previous Vios. Okay, that is the passenger side. Driver seat, okay, kau tengok driver seat dia lawa gila. Maksudnya macam headrest dia ni bersambung dengan main back seat. Okay, nampak macam dia sketul, tak nampak macam dia two piece. Okay, dan dia punya shoulder line ni nampak macam very supportive. Especially bila Honda design dia buang bahagian ni. Maksudnya kursi dia kat atas ni dia kecil je. So dia buang shoulder support. So benda tu membuatkan kereta-kereta Honda nampak lagi murah bagi akulah. Sebab kalau kita nak beli perabot untuk rumah kita pun, kita cari perabot yang selesa kan, yang besar. So kita tahu bila dia besar akan akan bagi keselesaan kepada kita. Tapi bila seat kecil, kau nampak, okay, nampak macam cikai terus. Macam itulah, lebih kurang explanation dia. So, untuk bahagian tengah, dia menggunakan material leather perforated. Sebab apa? Nak bagi pengudaraan lah untuk kurangkan rasa bahang kat badan korang. Okay? Dengan ada stitching berwarna putih lah. Okay? This is for the seat base. Sama juga bahagian tengah perforated. Dan dia ada sedikit side support lah. Okay. Basically untuk passenger side dia manual je. Seat dia manual. Okay. Door card dia sama je dengan bahagian penuh driver. This is the glove box. Dalam juga. Okay. It's not bad. Untuk kereta Jepun normally tak ada masalah sangat untuk glove box semua ni. Untuk kereta European atau American dia sangat kecil, mostly sangat kecil lah dia punya glove box. Okay, untuk kereta Jepun tak ada masalah sebab kita tahu Jepun sangat bijak untuk design benda-benda macam ni semua. Dan untuk 1.8G dah didatangkan dengan key wireless charging on kat sini, ada on off button. Okay, so maksudnya korang letak je phone korang kat sini. But aku, untuk orang yang selalu guna phone untuk tengok map, Google Map, aku tak bersetuju dengan key wireless charging. Aku lagi prefer
Kalau ada kabel punya tu, USB port punya, USB power outlet. Okay. Then this is the gearbox. Okay. Bukan gearbox, ni twirl gear dia. Okay, dia ada PRND manual. Okay, ESC off, sport button. Dan yang ni tak ada apalah. Ni untuk kalau gear korang start. Okay, tekan kat sini untuk reset. Dan dia ada juga auto hold. Okay. Dan electronic parking brake lah. Okay, apa function auto hold ni? Auto hold, let's say korang berhenti kat traffic light. Posisi gear masih dalam D, drive kan. Korang tekan auto hold, korang lepas brake korang. Angkat kaki, lepas brake. Kereta takkan bergerak. Then, bila lampu hijau, korang tekan je minyak. Okay, jalan je. That is the function of auto hold. So, maksudnya kereta sekarang, teknologi sekarang banyak membantu kita untuk kurangkan rasa penat semasa memandu. Okay. Then, ni cup holder lah. Okay. 2 cup holder. Aku rasa cup holder dia ni kecil sikit. Okay, yang depan ni lagi cetek, yang belakang lagi dalam lah. Okay, dan material kat bahagian sini adalah matte black, plastik hitam biasa, dan yang bahagian tengah ni glossy black, which is I'm not really agree with it lah, sebab nanti banyak fingerprint akan melekat kat sini. Okay, tengok tangan aku jenis berpeluh, aku letak sikit-sikit pun dah ada fingerprint kalau kau nampak lah. Alright. Okay, sini bahagian sini basically kau boleh letak rest kau punya lutut, tapi kalau dia letak leather padded lagi best kat sini. Alright, yang kat bawah semua ni carpet lah. Dia guna material carpeted, agak best sebenarnya. Dan center armrest dia tak boleh adjust ke depan ke belakang. Okay, dalam ni ada 12 volt power outlet dengan USB-C. Yes, it's USB-C cable untuk fast charging lah. USB-C normally. Okay. Okay, so basically kita tak tengok bahagian atas lagi. Dan ni ada ada sensor untuk contoh korang dah off kan kereta korang dah masuk rumah semua. Okay, benda ni akan sentiasa on. Let's say ada pencuri masuk dalam kereta korang. First stage, alarm akan bunyi kalau dia buka pintu, pecahkan pintu. Tapi let's say dia boleh handle benda tu. Dia boleh counter keselamatan tu. Dan dia masuk ke dalam kereta korang. Dia bergerak-gerak. So, kereta ni akan trigger alarm juga. Sebab dia detect motion. Okay. Tak pun contoh kalau Chinese atau Indian, dia bawa anjing atau kucing dia, kan? Lepas tu dia nak pergi Petronas sekejap, nak pergi isi minyak ke, nak masuk toilet ke. Kalau dia tak off benda ni, kereta akan bunyi, alarm akan bunyi. Sebab apa? Sebab dia detect anjing atau kucing korang bergerak dalam kereta. Okay, this is the function lah. Okay, aku lupa apa nama dia. Okay, dan dah ada lampu dia still halogen. Dan material untuk roof lining dia adalah jenis kain. No, basically ni bukan kain ni. Ni bukan, dia kapas tapi dia buat design macam kain. Wow, aku impress gila. Sebab aku skeptical sikit dengan kapas. Sebab kapas lama-lama dia akan jadi berbulu. But this one is exceptional lah. Sebab dia pun jenis tak berbulu sangat. Okay, rasa macam kertas. Kalau kena air aku tak tahu apa jadi, but I bet it will last longer lah sebab this is Toyota. Okay. Dan rear view mirror dah ada dah auto dim lah, auto dimming. Dan of course sebab Toyota dia ada front camera, dashcam dengan rear dashcam lah. Dan kat sini tersimpan segala magnetic sensor lah. Sebab kereta ni ada auto emergency braking semualah. Alright. Seat belt adjusted, warna hitam. Okay, boleh adjust tinggi rendah. Okay, jom kita pergi kepada bahagian belakang. Okay, ini adalah door card untuk bahagian belakang.
Then kat sini korang dapat tengok the first thing, aku tak pernah tengok kat kereta lain, dia apa letak lock kat sini terus untuk child lock. Okay, bila kau on benda ni, pintu tak boleh buka daripada bahagian dalam lah, hanya boleh buka daripada bahagian luaran. Okay, the material is still soft material kat luar ni. Apa tu, leather wrap maybe. Sini pun padded juga, lembut, metallic black. Okay, dan kat dalam ni ada grip. Okay, maksudnya kat dalam ni lagi luas, base dia lagi luas, so bila kau tarik dia tak mudah terlucut lah dengan tangan korang. Okay, tempat buka pintu, lock indicators, window control, bottle holder yang kau kena letak secara mendaftar, so maksudnya tin semua tak boleh lah. Dan sini ada speaker. And this is the seat for the Toyota Corolla Cross. Okay, dia ada integrated dua integrated headrest, dan situ dia punya rear view camera. Okay, material sama, kat tengah dia pakai perforated, kat luar dia pakai normal leather dengan white stitching. Seat dia nampak selesa lah bagi aku, sebab dia apa, bila kita tengok dia melengkung ke bahagian tengah, so it's very comfortable for the occupant lah. Okay, dan sini dia dah ada dua-dua belah side, dah ada isofix untuk apa ni, untuk letak baby seat. Okay, kat sini lah. Okay, jom kita masuk. Dan kat sini juga korang dapat tengok ada armrest dengan dua cup holder. Okay. Dia punya tempat letak seat belt ni pun dah memang stick kat sini, so tak adanya kau nak rasa benda ni loose macam bergerak situ sini kan. Alright, dan dia dah ada aircon blower kat belakang. Okay, jom kita tengok luas mana. Aku pakai slipper je ini, sorry. Okay, so untuk kaki, ruang kaki okey lah. Maksudnya ample, sebab aku saiz kecil. Saiz aku, tinggi aku adalah 168 dan berat aku adalah lebih kurang 63 macam tu. Okay, so saiz aku boleh cakap average size untuk Malaysian. So kalau untuk aku boleh selesa untuk average Malaysian pun tak ada masalah lah. Okay, dah ada back seat, back side pocket, back seat pocket. Okay, dan small hump kat sini. Sorry, gelap sikit. Okay, ada tempat pegang tangan dengan hook untuk gantung korang punya coat. Okay, ada lampu juga kat tengah ni. Anything else? Kejap. So basically this is on the only C segment aku rasa yang didatangkan dengan benda ni. Okay, so basically korang boleh tutup lah benda ni. Okay, barulah korang silau sikit kan. This is the only C segment. Normally kereta-kereta Jerman je yang ada macam ni, kereta-kereta mewah. Okay, dan kat sini adalah untuk gantung top tether lah, untuk baby seat korang. Dan kat sini korang boleh buka untuk 60-40 split folding. Okay, kita cuba. Aduh. Okay, so apa function 60-40 split folding ni? Bila kau pergi IKEA, kau ada barang panjang-panjang macam rail untuk curtain semua tu kan, kau boleh lipat kursi korang, masukkan barang tu kat sini. So tak adalah korang nak nak kena sewa delivery man semua untuk hantar barang korang kan. Okay, so this is the function of 60-40 split folding. Dan kenapa dia panggil 60-40? Because this is 40%, then from here to here is 60%. Sebab tu dia panggil 60-40 split folding. Contohnya, kalau dia letak tengah-tengah ni, so dia akan panggil 50-50 split folding.
Okay, 50%, 50% split folding. Okay. Okay, kita dah tengok semua feature-feature yang ada kat kereta ni. Okay, sebelum kita pergi pada boot atau ulasan peribadi aku, kita tengok dia punya back seat punya keselesaan ataupun keselesaan untuk kereta ni lah. So, untuk roof lining basically tak banyak sangat, lebih kurang besar ni je ada. Okay, sebab tu aku cakap tadi in the beginning of the video, kereta ni is not big. Compare dengan Civic pun, Civic lagi jauh besar. Compare dengan Mazda 3, of course this one is bigger lah. Okay, tapi Mazda 3 tu is very very small, tak boleh compare. Tapi untuk legroom semua jangan risau sebab dia banyak. Cuma untuk headroom je. Maybe sebab dia nak dapatkan side proportion yang lawa, side view yang lawa. Sebab tu dia punya headroom ni tak banyak sangat. Okay. Tapi untuk kecondongan kursi dia, aku boleh cakap kereta ni is not bad. Agak tegak. Basically agak tegak. Tapi tak setegak macam Azia, macam Saga, no. It's a C segment. So, supposed to be more comfortable. Okay. Dia agak best. Tapi yang paling aku suka adalah dia punya back seat base. Seat base dia ni panjang gila sampai ke bawah lutut aku. Okay. So, bila kau duduk macam ni, kau tak rasa lenguh sebab kau tak rasa lutut korang ni terhanging atau tergantung. Okay. Kau just relax macam ni je. Cuma aku lagi suka kalau kereta ni boleh seat base dia, seat back dia ni, seat back. Okay. Seat back, bukan seat base, seat back. Aku selalu tertukar term tu. Okay, seat back dia ni boleh landaikan sikit, boleh condongkan lagi sikit. So, korang akan dapat position yang lagi selesa lah. Right. Okay. Okay. Alang-alang kita buat rumusan terus lah. Then, lepas tu baru aku tunjuk video untuk boot. Okay. Okay, honestly, aku suka gila design Corolla Altis ni. Compare to Civic, I prefer this one because it's look so compact, so sporty, dia nampak lagi elegant, dia nampak lagi bergaya. Compare to the latest Civic ketam tu, it take time for me to love that car. Yes, after all, I love that car, I love the design. Tapi untuk Civic yang latest ni, Civic FE tu nampak macam terlampau tree box. Okay, nampak konvensional sangat macam tree box. Dah nampak macam Honda Mayat lama-lama dulu kan. Petak, kembung sikit, lepas tu petak balik. Sama dia punya bahagian depan terlalu nipis, terlalu rendah. But different story for this car, dia nampak seketul je. Okay, so it's dan beside that, aku berharap sangat Toyota Malaysia bawa wagon, versi wagon. Nanti aku tunjuk gambar. Versi wagon tu lawa gila. Kenapalah dia tak bawa untuk pasaran Malaysia? Aku rasa market, sebab our market is more into the SUV nowadays. Then orang bila orang boleh terima SUV, orang akan boleh terima estate atau wagon juga bagi aku. Sebab kenapa orang ambil SUV? Sebab nak boot space yang luas, boot space yang besar. Tapi sesetengah orang, contohnya macam aku pakai SUV sekarang. Tapi aku tak suka riding height dia okay, tinggi okay. Tapi bila kereta tu tinggi, dia akan jadi floating. Dia akan tak nak dapat sporty driving tu susah. Sebab body akan berayon, body roll akan kuat sebab itulah. Then aku rasa wagon is more suitable for me. I love the idea of bigger boot space, tapi aku nak kereta yang rendah. So kalau aku nak kumpul duit beli Volvo V60, lambat lagi. Tak mampu bhai. Sumpah tak mampu. Tapi let's say kalau the mainstream brand macam Honda atau Toyota bring the wagon to pasaran Malaysia, sumpah aku rasa benda tu akan laku. It take time, yes, untuk dekatkan kepada hati pengguna. Tapi at the end of the day, orang akan suka gila. Okay. Another one model yang aku
Usha adalah Peugeot Peugeot 308 Wagon. Peugeot 308 SW Wagon. Yang tu lawa gila. Nanti aku tunjuk juga gambar tu. Aku sumpah kalau ada kereta tu dipasarkan untuk pasaran Malaysia, sumpah aku book. Okay? Sebab I'm not a SUV lover. I'm not SUV lover. Tapi aku pakai SUV sekarang sebab the nature of my work lah. Sebab aku kena masuk off-road semua dan aku kena bawa barang. Sebab aku boleh cakap kerja bahagian sales marketing untuk agriculture, pertanian. So, kena masuk off-road semua, kena bawa kotak-kotak produk semua. So, bila ada exhibition, aku kena bawa barang-barang semua. Okay, so that's why aku pakai SUV. But kalau kalau korang tahu aku pakai kereta apa, aku pakai Honda CR-V. Dan kalau korang berminat kereta tu, korang nak beli, nak offer kat aku, just let me know. Bagi tahu je aku minat. Nanti harga kita boleh bincang tepi, okay? Sebab aku memang planning nak jual pun kereta tu, aku nak cari kereta sedan je. Aku nak cari kereta sedan. Mungkin yang monthly installment dia murah sikit lah. So, aku boleh balancekan balik aku punya kewangan. Okay? So, let's go. Kita pergi. Dah banyak sangat merapu ni. Let's go. Kita pergi kepada bahagian boot. Alright. Okay, dan jom kita tengok boot untuk Toyota Corolla Cross. Okay, aku dah tunjuk ke tadi. Dia punya chrome lining daripada hujung bersambung sampai ke hujung. Daripada lampu ke lampu. Alright. Okay, so basically cara nak buka boot dia just tekan kat sini lah. Alright. Okay, tadi aku duk rubber kat bahagian tengah. Sebab normally orang letak bahagian tengah. Tapi bila aku tengok balik, oh tak, rupanya dia letak kat tepi. Okay. Dan untuk basically plate number ni, untuk number plate ni dia, okay, still pakai metal biasalah. Aku ingat dah LED dah. Okay, so basically untuk boot punya hinge ni dia pakai gooseneck punya lah. So it's consume a little bit of space. Bila kau nak tutup tu susah lah kalau barang penuh. Alright. Macam biasa untuk kereta-kereta mainstream market, bahagian ni tak ada cover lah. Cuma tapi kelebihan dia sebab dia dah ada lampu. So bila kau buka bonnet, dia lagi terang lah untuk capai barang-barang korang. Okay, dan basically aku terkejut kan tengok boot area dia ni sebab it's quite big. Honestly, it's quite big. Okay. Bila aku tanya-tanya salesman kat sini, dan aku double check kat internet semua, the size of this boat is 471 liters. Right. Dah ada boot tray cover, Corolla Altis. Dan kat bawah ni ada space saver tire, tapi still menggunakan tayar Dunlop SP Sport Max. Okay, dan dah ada kit untuk tukar tayar semua ni lah. Ada jet, ada apa, barang-barang ni. Dan yang paling penting dia dah ikut shape untuk dia punya spana semua ni lah. Dah pakai foam material, so tak ada nampak lopang sangat kan. Okay, so basically macam tadi aku tunjuk, seatbelt dia ni boleh turunkan untuk kau dapat bigger space lah. Okay, untuk dapat better space. Alright. So nothing else to show here. Jom kita tengok side profile dia sekali lagi. Oh ya, engine bay aku lupa tunjuk. Okay, jom kita tengok engine bay. Okay, ni adalah engine bay untuk Toyota Corolla Altis. Okay, dia menggunakan engine 2ZR-FE yang berkapasiti 1.8 liter. Okay, dengan mempunyai ciri-ciri DVVT lah. Okay, dan digabungkan dengan gearbox CVT 7 speed. Okay, virtual speed. Okay, dan basic engine ni menghasilkan lebih kurang 137 horsepower dengan 175 Newton meter of torque. Okay, dan saya dah cakap kereta ni, engine ni digabungkan dengan gearbox CVT dan dihalakan kuasanya kepada roda depan. Alright, so kat sini kita boleh tengok lah engine block dia. Sini bahagian exhaust
outtake semua. Okay, then this is the air filter box. Dan macam biasa sebab this is Toyota, Daihatsu and Pro 2 punya family, dia punya air intake tak menghadap ke depan. Sebab apa? Dia hanya menghadap ke sini. Okay, this is the open area untuk dia sedut udara segar lah. Okay, so basically dia sedut udara segar kat bahagian lubang yang saya tunjukkan tadi. Dia akan filter kat air filter box ni, baru dia masuk kepada combustion chamber lah. Okay, kenapa Toyota dia tak letak air intake dia ni macam pengeluar lain yang menghadap ke depan? Sebab dia tahu bila sesetengah kita terpaksa mengharung banjir ke apa, then kalau dia buat corong yang menghala ke depan, air lagi senang nak masuk kepada air filter box dan membuatkan kita korang matilah. Sebab tu macam Myvi, kita tahu untuk pasaran Malaysia, Myvi selalu redah banjir kan. Sebab tu Myvi boleh drive dalam boleh harung banjir. Sebab apa? Sebab filter box dia ni, corong udara dia ni tak menghadap ke depan, tapi dia menghadap ke engine bay, menghadap ke belakang. That is the reason lah. Then I think the design is very genius. Sebab apa? It give more reliability. Yes, kalau korang bagi corong udara yang menghadap ke depan dan udara masuk daripada masa korang tengah drive laju, udara dipaksa masuk ke dalam corong udara korang tu, yes, it's good for the speed, for the performance. Tapi untuk reliability, we want this kind of design. Okay.